أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada malam ni kita dapat bersama kembali bagi meneruskan bacaan daripada hadis-hadis yang ada dalam kitab 40 hadis penawar hati yang disusun oleh almarhum Ustaz Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Dan insya-Allah malam ni kita akan sambung pada hadis yang ke-7 di bawah tajuk Mahkamah Qadhi Rabbul Jalil. Mahkamah Qadhi Rabbul Jalil. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار tilqa'a wajhih fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah muttafaqun alaih. Artinya daripada Sayyidina Adi bin Hatim radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang jua pun di antara manusia ini kecuali yakni pada hari kiamat nanti, kecuali akan dipercakapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni dihadapkan ke mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada waktu itu tidak ada orang lain yang sanggup menjadi juru bicara, ini peguam antara keduanya. Lalu orang yang dipercakapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu akan melihat ke sebelah kanannya, maka ia tidak melihat melainkan hanya pahala kebaikan yang pernah ia lakukan ketika berada di dunia dahulu. Dan apabila ia cuba melihat ke sebelah kiri, maka ia tidak melihat kecuali hanya balasan perbuatan jahat yang pernah dilakukannya ketika berada di dunia dahulu. Kemudian apabila ia melihat ke hadapan, maka ia tidak melihat kecuali hanya api neraka. Maka tanamkanlah rasa takut terhadap api neraka, yakni jauhilah seksaannya, walaupun seandainya kamu hanya mampu bersedekah dengan sebelah buah kurma sahaja. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muslimin muslimat mati sekalian, hadis ke-7 ini berkaitan dengan suasana di pada mahsyar nanti, di mana kita akan menghadapinya dan tak ada seorang pun yang akan terlepas. Diriwayatkan oleh sahabat Nabi iaitu Sayyidina Adi bin Abi Hatim. Sayyidina Adi bin Hatim
Kalau kita baca dalam sirah, cerita bagaimana Nabi SAW telah menawan kelompok ataupun kabilah Adi bin Hatim ini. Antara yang menjadi tawanan adalah saudara perempuan kepada Adi bin Hatim. Dan apabila Nabi dan para sahabat melayan dengan penuh kebaikan terhadap tawanan daripada kelompok ataupun kabilah Adi bin Hatim ini, dan setelah itu mereka dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Mereka melihat kecantikan dan keindahan yang ada pada agama Islam. Mereka balik, mereka cerita tentang akhlak Nabi, cerita tentang akhlak para sahabat dan kecantikan serta keindahan Islam. Saudara perempuan kepada Adi ni cerita, dan dia pujuk Adi ni supaya pergi jumpa Nabi SAW. Sampailah Adi terbuka hati untuk pergi ke Madinah nak jumpa Nabi SAW. Bila Adi sampai di Madinah, orang Madinah pakat duk heboh, duk cakap, kata anak kepada Hatim mai ke Madinah. Ayahnya Hatim sememangnya terkenal waktu jahiliah dulu sebagai orang yang pemurah, membantu orang yang dalam kesusahan, dan kebaikan itu disebut-sebut sampailah ke zaman Nabi. Bila dia mari bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan dia pakai rantai yang berlambang salib, Nabi SAW menyebut ayat Allah Subhanahu wa taala, ittaqazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Cerita bagaimana mereka orang kitab itu mengambil padri dan pendeta mereka menjadi Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Adi bin Hatim kata, mereka tak pernah ambil Tok Rabai itu pun padri mereka untuk jadi Tuhan. Tak pernah mereka sembah. Nabi kata, maksud apa yang Allah Ta'ala sebut tu ialah apabila padri ataupun ilmuwan orang-orang alim di kalangan mereka menghalalkan apa yang Allah haram, mereka pakai ikut. Bila orang alim mereka tuan-tuan mengharamkan apa yang Allah halal ataupun menghalalkan apa yang Allah haram, mereka ikut walaupun itu bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Hadi pun masuk Islam. Tuan-tuan, Sayyidina Adi bin Hatim meriwayatkan bagaimana Rasulullah SAW menyatakan, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Tak ada seorang pun di kalangan dengan kita ni, di kalangan manusia ni, illa sayukallimu rabbuh, melainkan dia akan dipercakapi oleh Tuhannya. Allah akan bicarakan kepada hamba itu. Allah akan sembang, Allah akan buat pembicaraan apa yang dilakukan oleh seorang hamba waktu dia hidup di dunia. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada di antara dia dengan Allah Ta'ala itu tarjuman, orang yang akan jadi penterjemah, jadi orang tengah, jadi pembela. Kalau lah ni orang sebut peguam. Tak ada. Direct dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana dia nak sembunyikan apa yang dia kerjakan? Walaupun dia susah untuk tutup, tapi dia berdepan dengan Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Yang dia nampak ketika itu, fayandur aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Dia beralih ke kanan, dia tengok yang dia nampak hanyalah amalan baik yang dia pernah buat dulu. Dan wayandur ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Dia beralih ke kiri, dia nampak perbuatan buruk jahat yang dia buat dulu. Wayandur baina yadayhi fala yara illa an-nar. Dia tengok depan, tak nampak melainkan api neraka depan muka dia. Muslimin muslimat mati sekalian, waktu Allah nak menggambarkan keadaan manusia, bila Allah Ta'ala nak lipat bumi ni, lipat alam ni, lipat langit bumi dengan peristiwa kiamat, Allah Ta'ala menggambarkan bagaimana manusia ni akan bercempera lari seperti mana keadaan kelkatu. Kelkatu dia terbang tak ketahuan hala, dia tak ikut kelompok dia, ikut dan dia nak terbang. Itulah gambaran apabila berlaku kiamat, manusia dalam keadaan terpinga-pinga,
dalam keadaan terkejut, dalam keadaan tak tahu apa yang berlaku, sehingga akan macam sukara, macam orang mabuk. Orang perempuan yang mengandung terlepas ataupun gugur anak daripada kandungannya tanpa dia sedari, kerana kedahsyatan hari kiamat bila berlaku. Tuan-tuan, keadaan manusia Allah sebut macam dengan katu. Kita tengok katu bila nak hujan, contoh dia terbang ikut dan. Tapi di akhirat nanti, bila mana manusia dibangunkan daripada kubur mereka, tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut yauma tushaqqaqul ardu anhum sira'a zalika hasyun alaina yasir. Bumi ni bila dibelah, kubur bila terbongkar, tuan-tuan, manusia ni akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala, dan mengumpulkan manusia adalah perkara yang mudah bagi kami, kata Allah Ta'ala. Manusia bila nak menuju ke mahsyar, mereka pergi dalam keadaan seperti mana belalang, macam belalang. Belalang bila terbang, dia ikut geng. Dalam kelompok, dia tak pecah, dia tak terbang sendirian, dia terbang ramai-ramai. Begitulah keadaan manusia bila bangun daripada kubur, nak pergi ke mahsyar untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk di sana dalam keadaan yang menakutkan. Dalam hadis, Nabi SAW menyatakan, yuhsyarun nasu hufatan uratan urla. Manusia dikumpulkan manusia dalam keadaan hufah, dalam keadaan berkaki ayam, uratan dalam keadaan telanjang bogeh, urla dalam keadaan tak masuk jawi. Tuan-tuan, jadi macam asai balik. Tuan-tuan, an-nisa'u mukhtalitatun birrijal. Nabi kata orang perempuan dengan lelaki bercampur habis duduk di mahsyar. Lalu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bila dengar Nabi sebut macam tu, wa sawatah yanzuru ba'dhum ila ba'd. Sayyidah Aisyah kata, tu dia, pakat tengok aku, kata Sayyidah Aisyah, dah dalam keadaan bogeh, tak berpakaian, sorak benang pun tak ada, pakat tengok aku macam tu, ya Rasulullah. Nabi kata kat Sayyidah Aisyah, al-amru asyaddu min an yahummahum dhalik. Nabi kata urusan hari tu, cerita tentang penghisapan, cerita apa nak jadi lepas tu, lebih besar bagi manusia ketika tu nak banding dengan apa yang ada di keliling mereka ketika tu. Tak terlintas nak tengok hak aku, tak terlintas dah. Kalau di dunia ni orang sanggup skoding, orang boleh boh CCTV, boh di lampu, boh tanu, boh tani. Kalau bilik hotel orang tak pernah selamat, dan bilik ayak pun kata rumah sewa tak selamat. Tuan-tuan, di dunia ni orang pakai nak tengok hak orang lain, tapi di akhirat, walaupun depan mata, walaupun duduk tepi hang aku, tak ada sorak benang pun, tak terfikir nak tengok, kata Nabi, kerana dalam keadaan ketakutan ketika itu, fikir apa yang nak jadi dengan di akhirat nanti. Tuan-tuan, manusia pertama yang akan terima pakaian adalah Nabi Ibrahim AS. Lepas itu Nabi dan para anbiya. Antara orang yang dapat lainan istimewa juga di akhirat dengan diberikan pakaian yang awal juga adalah orang yang bergelar sebagai muazzin. Jadi tukar azan waktu hidup di dunia ni, dia azan dengan keikhlasan, dia seru, dia ajak orang mai rumah Allah, mai sembahyang, walaupun ada allowance, tapi dia melaungkan azan lillahi ta'ala. Allowance tu nombor 2. Orang ni Allah bagi tanda dengan lihat panjang di akhirat. Orang akan tahu ni VIP punya geng. Kenal kata ni antara orang istimewa kerana sering melaungkan azan, ajak orang mai sembahyang. Mereka ada antara orang yang awal diberikan pakaian selepas para anbiya alaihimussalatu wassalam. Tuan-tuan, keadaan yang cemas di akhirat. Yahmiluna awzarahum ala dhuru'im ala sa'a ma yadirun. Manusia, tuan-tuan, menanggung dosa apa yang mereka bawa tu di atas belakang mereka. Alangkah buruknya apa yang mereka lakukan dulu. Tuan-tuan, ni cerita seperti mana hadis riwayat Imam Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah. Nabi cerita di akhirat nanti ada orang yang pikui tanggung unta atas belakang dia. Dia mai kat Nabi, ya Rasulullah, aghithni, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Nabi kata,
la amliku minallahi syai'a qad ablaqtuk. Nabi kata, aku tak boleh tolong apa hari ni. Aku dah habaq dah. Aku dah cerita dah dulu ni. Awak yang kenat juga. Dia kenat tuan-tuan terhadap amanah unta. Di akhirat, unta yang dia kenat itu duduk atas belakang dia. Dunia ni nak tangguh anak kambing pun tak larat. Di akhirat tuan-tuan, unta duduk atas belakang. Ada tuan-tuan Nabi kata yang akan duduk atas belakang dia kuda. Ada orang yang atas belakang dia tuan-tuan kambing. Apa yang dia kenat waktu hidup di dunia, mah intan mata duduk langit, tuan-tuan, akan jadi berat. Bahkan dalam hadis lain menyebut, cerita ulama menyebut tuan-tuan, di akhirat nanti apa yang disukai oleh seorang hamba, contoh pemuzik waktu hidup di dunia, hidup dia dengan muzik, dia celek-celek mata dengan alat muzik dia, tidur pun dengan alat muzik dia, sampaikan duk jadi benda tu jadi besar, jadi keutamaan dalam hidup dia. Apa yang dilakukan disukai tuan-tuan di dunia, tuan-tuan, dia akan duk ikut, duk jadi pendamping, sehingga kan kawan tu lempak tuan-tuan benda hak yang dia duk suka di dunia, tapi benda tu memudaratkan dia ke di akhirat. Dia lempak tuan-tuan, benda tu mai balik kat dia, mai duk kat dia, himpit dia. Dulu hang dia tak boleh pisah dengan aku, pasal apa hari ni hang nak buat aku? Tuan-tuan, tu antara suasana yang akan berlaku di akhirat nanti. Muslimin muslimat mati sekalian, yuqraful mujrimuna bisimahum. Allah Ta'ala sebut, dikenali orang-orang yang berdosa dengan tanda-tanda yang ada pada mereka. Muslimin muslimat mati sekalian, satu hari Sayyidina Muaz bin Jabal tanya Nabi SAW berkaitan ayat yauma yunfaqu fis suri fata'tuna afwaja. Cerita bila sangkakala ditiupkan kali kedua, tuan-tuan manusia berbondong-bondong tuan-tuan ke mahsyar. Nabi teriak, Nabi kata ke Sayyidina Muaz, mu tanya soalan yang besar ni, soalan yang besar ni. Sampai Nabi teriak tuan-tuan. Nabi cerita, ayat ni cerita dia tentang peristiwa yang akan berlaku di mahsyar nanti. Ada umat Nabi, Nabi sebut ada 10 ciri umat baginda di akhirat nanti di mahsyar. Pertama, ada yang bangkit tuan-tuan pergi ke mahsyar dalam keadaan rupa monyet. Siapa dia ni? Ni kaki buat fitnah ke orang. Ada yang pergi ke mahsyar dalam keadaan rupa babi. Ni makan harta haram, dia tak peduli. Yang penting dia senang, halal haram dia tak peduli. Yang ketiga, ada yang berjalan dengan kaki di atas, muka di bawah. Jalan dengan muka macam sarkas. Tuan-tuan, ni siapa ni? Orang yang duk beramai, berurusan dengan riba. Yang keempat, orang yang berada di mahsyar dalam keadaan buta, walaupun di akhir di dunia ni dia celek mata dia. Ni orang yang zalim ketika mana dia menjatuhkan hukuman. Jadi hakim, jadi orang terpercaya untuk adili orang, dia zalim. Yang kelima, ada yang pergi di mahsyar dalam keadaan tuli dan bisu. Sedangkan dunia ni dia bukan bisu, bukan tuli pun. Pasal apa ni? Ni orang yang ujub, kagum dengan amalan diri sendiri, rasa hebat dengan amalan dia. Yang keenam, ada yang duk kunyah lidah dia. Tuan-tuan, kita tergigit lidah pun sakit tak nak abang. Ni kunyah lidah. Tuan-tuan, siapa ni? Inilah orang alim ataupun hakim-hakim yang cakap ataupun pemimpin yang cakap tidak serupa bikin. Yang ketujuh, ada tuan-tuan yang kudung kaki dia. Kaki dia kudung. Siapa ni? Orang yang menyakiti jiran tetangga dia. Tak reti nak hidup berjiran, ikut dia dia. Dia tak peduli hati, perasaan jiran dia macam mana. Yang ke-8, orang yang tersalib, terpalang di palang api. Siapa dia ni? Pengampu penguasa. Yang ke-9, orang yang dalam keadaan bau busuk, tuan-tuan. Terbusuk. Ni orang yang tak bayar zakat dan juga orang yang ikut hawa nafsu. Yang terakhir ialah orang yang jubah dipakaikan dengan jubah yang panjang, tapi dicelup dengan tar yang panas, tuan-tuan. Dengan tar yang panas. Orang ni adalah orang yang takabur waktu hidup di dunia. Na'udzubillah min zalik. Muslimin muslimat mati sekalian, dalam hadis yang lain
Nabi SAW menyatakan, yuhsyarun nas yaumal qiyamah salasata asnaf. Manusia dikumpulkan pada kiamat nanti dalam keadaan 3 kelompok. Sinfan masyatan. Golongan pertama yang pi ke mahsyar daripada bangkit kubur tu dalam keadaan berjalan kaki. Wa sinfan rukbana. Ada golongan kedua iaitu dalam keadaan berkenderaan. Istimewa. Wa sinfan ala wujuhihim. Golongan ketiga pi ke mahsyar dalam keadaan berjalan atas muka mereka. Nabi sebut sambungan hadis tu, Allah mampu untuk bagi manusia berjalan atas dengan guna kaki. Allah juga mampu nak bagi hamba-hamba dia berjalan menggunakan muka, tuan-tuan. Nauzubillah min zalik. Di muslimin muslimat. Jadi inilah keadaan. Mungkin di dunia ni kita jadi lawyer, jadi peguam. Tuan-tuan, jadi peguam. Kita bolehlah nak tolong orang, boleh ringankan hukuman, bahkan boleh melepaskan hukuman yang mungkin kena ke orang. Jangan kata nak tolong orang, nak tolong diri sendiri pun tak boleh. Kalau kita jadi mak ayah, anak kita semua lawyer, ataupun ada lawyer, ada hakim, kemas tuan-tuan, mereka pun tak boleh nak tolong. Kita jadi mak ayah pun tak boleh nak minta. Mereka lari. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yawmin ma'idin sya'nu yu'ni. Pakat lari habis. Mak ayah lari, adik-beradik lari, anak pinak lari, kawan-kawan, sahabat semua pakat lari. Pasal apa? Pasal nak selamatkan diri. Mak ayah tak sanggup jumpa anak. Pasal apa? Takut anak tuntut, habis pahala dia bawa. Anak pun tak mau nak jumpa mak ayah, takut kena tuntut dengan mak ayah. Hak ada pun tak banyak mana. Nak kena tanggung dosa orang lain pula, dengan dosa sendiri pun tak terampun. Berat. Manusia pakat lari, tak mau nak jumpa. Tapi tak peraya nanti di akhirat, bila dipanggil untuk selesaikan masalah seseorang, maka terpaksa menghadap juga. Muslimin muslimat mati sekalian, jadi dikenali ciri orang tu di dunia, di akhirat pun akan kenali. Tadi saya pergi kuliah di Tanjung Dawai, rumah Abang Hassan. Kuliah Jumaat Muslimat bulanan. Kebetulan minggu lepas, seorang muslimat ni yang istiqamah ikut kuliah ni meninggal dunia. Kak Nah. Kak Nah ni rumah dengan rumah Haji Hassan ni selang dalam dua rumah, 3 rumah itulah, dekat. Tapi dia OKU, dia naik kursi roda, bateri. Istiqamah dia. Kuliah tiap-tiap minggu hari Jumaat, ustaz berlainan, saya minggu pertama. Dia tiap-tiap minggu tu Haji Hassan kata dia hadir. Tapi dia duduk luar rumah lah. Tapi boleh dengar ada box ni. Duduk atas kursi roda dia. Minggu lepas meninggal. Orang tua-tua, tuan-tuan, ada lagi pasien. Dia simpan siap dah. Dia abang dah kat anak-anak. Ni bila mak mati, bila ayah mati, selalu orang perempuan lah. Bila mak mati, duit untuk urusan jenazah mak nanti ada tak ni. Banyak sekian-sekian. Dia pasing dah. Duit upah gali kubur, mandi jenazah dia nanti, sembahyang bagi hadiah ataupun sedekah sembahyang jenazah. Dia siap dah. Supaya tak kalut, anak-anak tak kalut, nak cari kekau tak mana ni, nak bayar ni. Mati pun bukan senang, kena duit juga. Hidup pun kena duit, mati pun kena duit. Dia siap dah. Dan tadi Haji Hassan kata, Kak Nah ni memang suka sedekah. Dia Haji Hassan kata, wallahi ustaz, saya tahun sepanjang duduk di Tanah Dawai ni, dia kata ni orang nombor 3 kalau saya sedap. Yang saya tengok dengan mata kepala saya sendiri, Allah, tengok muka dia berseri, senyum. Tuan-tuan, 2 hari betulan sebelum lahir tu, saya duduk sembang rumah dia. Di Tanah Dawai duduk sembang. Dia duduk atas kursi tepi jalan. Kawan-kawan duduk tunggu kopi, goncang, goyang mereka siap. Dia duduk ada tentu, duduk tengok orang jual dia dokong. Saya tengok tepi sembang dengan dia. Tuan-tuan, minggu lepas meninggal. Muslimin muslimat, Nabi sebut di akhir hadis ni, cerita
berkaitan dengan kebimbangan bahkan ketakutan di akhirat. Tengok apa yang dibuat, hak baik pun nampak, hak jahat pun nampak, tak boleh nak sembunyi dah. Nak nafi pun tak boleh dah. Maka Nabi pesan, fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutilah neraka, maksudnya hindarilah neraka walau bisyikki tamrah, walaupun kamu sedekah hanya dengan sebelah buah kurma saja. Usahalah untuk hindar diri daripada menjadi mangsa neraka dengan kebaikan, walaupun hak kebaikan tu kita mampu buat sikit je. Kalau sedekah, nak sedekah macam orang lain banyak-banyak tak mampu, tak boleh. Ada tuan-tuan orang-orang kaya ni yang dia tak kesian kat orang lain bila dia sedekah, kan? Ada kadang-kadang ustaz-ustaz hak terkenal, ada sekolah, ada putafiz, bila dia umum dan kuliah, dalam buat cara langsung, orang akan mai jumpa ataupun telefon tu, dia minta kapet ke ataupun minta apa-apa yang harga dia puluh ribu, kadang-kadang ke mahal lah. Mesej saya bagi semua ustaz. Ada jenis tu, jenis tak kesian kau. Orang ni sampai tak boleh tumpah. Tadi dia ada cerita kat saya, kan? Supaya ustaz-ustaz yang kalau ada sekolah hak terkenal ni, orang duk ikut kuliah depa pi rata ceruk, depa tak mau dah nak umum cara terbuka bila depa nak buat projek apa-apa. Pasal apa? Pasal ada orang kaya yang duk ikut, sama ada cara langsung ataupun daripada jarak luar cara online ni. Bila dengar tu dia tulis telefon ataupun tulis WhatsApp, hak tu saya bagi semua. Orang lain nak tumpah tak boleh. Boleh kat dia semua. Kan? Lepas tu tak mau dah nak umum. Abang pelan-pelan. Pasal apa nak bagi orang lain pun pakat boleh tumpah buat kebaikan. Tapi benda ni Allah Ta'ala fastabiqul khairan. Allah kata berlumba. Kan? Ikut kemampuan. Kita mampu bagi banyak, bagilah banyak. Kita mampu bagi sikit, bagi sikit. Yang penting ada keikhlasan dan kita tak putih dalam melakukan kebaikan. Jangan bila dah dekat dah, seperti mana kita baca Al-Quran tu, kan? Apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahdakumul maut fayaqula rabbi laula aqartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas salihin. Bila nak mati, minta tempoh panjangkan sikit dia, tangguh sat. Pasal apa nak sedekah? Waktu hidup, waktu berharta, dia tak ambil peluang. Kan, dia tak ambil peluang. Tuan-tuan, saya yakin ada di kalangan muslim-muslimat yang duk mai semayang 5 waktu masjid ni. Tiap kali dia mai, dia siap dah duit buah dan tabung. Tiap waktu dia mai, dia buah dan duit dan tabung. Walaupun dia buah mungkin RM1 sekali mai. Sehari 5 kali mai RM5. RM5 tu lebih bermakna daripada dia buah RM10. RM10 2 hari atau 2 hari. Saya pernah sebut depan ni. Pasal apa? Dia hidup dalam keadaan duk berniat dengan kebaikan selalu. Bos RM1, dah bos RM1 subuh, dia siap dah niat dia. Zuhur sagi nak bos lagi. Niat nak baik tu Allah bagi pahala dah walaupun tak bos lagi. Hak bos RM1, bos RM10, RM20 mungkin terkejut. Masuk, tabung. Kan, hari Jumaat lintas tabung baru nak bos tu pun tersilap tarik. Kan, silap poket mana bos RM1 tadi tu lupa. Kan? Tapi orang yang main tiap waktu duk bos, masya-Allah. Niat nak sedekah tiap waktu, Allah Taala bagi pahala banyak kepada dia. Muslimin muslimat mati sekalian, moga-moga Allah Taala rahmati. Ada seorang sahabat mengadu kat Nabi, cerita dia pujuk seorang lelaki untuk jual sebatang pokok kurma dia. Pokok kurma tu memang milik orang tu, dalam tanah orang tu, tapi dia condong mai ke rumah, masuk tanah kawan yang minta nak beli ni. Masalah dia kata, bila buah kurma tu luruh, anak-anak dia duk kutip. Dia tak mau anak-anak dia kutip benda makan yang bukan hak milik mereka. Tapi bila dia duk pujuk kawan tu supaya jual, dia tak mau jual pokok tu. Sampailah dia bawa kes tu ke depan Nabi. Nabi suruh panggil tuan pokok kurma tu. Kawan tu mai.
Nabi suruh jual, dia tak mau jual. Sampai Nabi tawar, kalau mau jual sebatang pokok kurma tu, bukan nak satu kebun, nak sepokok tu je. Kalau sanggup mau jual sepokok kurma tu kat kawan ni, ganti dia pokok kurma dalam syurga. Tuan-tuan, orang tu, tuan pokok kurma tu tak mau jual juga, sah munafik kawan ni. Munafik. Tak mau jual. Tuan-tuan, ada sahabat yang ada harta. Tuan-tuan, kalau tak silap Abu Talha, yang tuan-tuan orang kenal, kata dia ada kebun kurma yang luas. Bukan sebatang dua, bukan bukan puluhan pokok kurma. Tuan-tuan, mengikut riwayat ratusan pokok kurma. Dia kata, Rasulullah, kalau saya beli pokok kurma tu dan saya bagi kepada sahabat ni, adakah saya akan dapat ganti dengan pokok kurma dalam syurga? Ya, Nabi kata. Kan, akan dapat ganti? Ya. Tuan-tuan, dia tukar, dia tawarkan kepada si munafik tu, mau tak hang bagi kat aku sepokok kurma tu, hak sepokok tu, ambil satu kebun hak aku punya. Munafik tu kata, mau ah? Kan? Kalau zaman kita ni, kan, hang bagi kat aku pokok musangking tu sepokok, aku bagi dusun musangking. Tuan-tuan, mau terus kawan ni, tuan-tuan dengar satu dusun. Sahabat ni pula terkenal kebun dia, tempat yang elok pun semua, mau terus. Tuan-tuan, bila dia habaq kata dia dah beli, dah tukar dah, dan dia serah pokok kurma hak sepokok tu pada sahabat mereka, adakah dia akan dapat sungguh apa yang Nabi janji, iaitu pokok kurma dalam syurga? Tuan-tuan, sepokok, lepas tu pokok kurma dalam syurga? Nabi kata tak. Tadi Nabi janji kata akan dapat ganti pokok kurma dalam syurga. Tiba-tiba Nabi kata tak pula dah. Cemaslah kawan ni. Nabi kata, tadi aku janji kat dia sepokok, tapi kamu akan dapat bukan sepokok. Tuan-tuan, subhanallah. Pasal apa? Pasal cerita bab akhirat ni. Ada orang yang dia tak boleh diingat, tuan-tuan, tak boleh dengar cerita-cerita bab akhirat ni, peluang-peluang untuk dia dapat akhirat, dia akan lakukan kebaikan-kebaikan. Sehingga kawan kata, hang ni buat tak ingat kanak bini ni. Depa ada bahagian depa, rezeki depa, kan, depa pun senang dah. Hak ni untuk aku, untuk bekal aku. Tuan-tuan, muslimin muslimat mati sekalian, yauma yanzurun mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulu ya laitani qaddamtu li hayat wa yaqulu kafiru ya laitani kuntu turaba. Pada hari seseorang tu melihat apa yang telah dilakukan oleh tangannya, sehingga kan orang kafir akan berkata, alangkah baiknya kalau aku dulu hanyalah tanah, tak jadi orang, jadi tanah pun elok. Pasal apa? Pasal apa yang dilakukan akan menerima balasan di akhirat nanti. Muslimin muslimat mati sekalian, jadi Allah, Nabi pesan, hindarilah, jauhilah neraka. Selain daripada kita berdoa Allahumma ajinni minan nar, minta jauh daripada neraka, maka ada tindakan, doa-doa, tindakan pun kena dengan kita melakukan amal soleh, meninggalkan kejahatan. Dan antara yang juga dapat membantu terhindarnya diri kita daripada neraka ialah dengan bersedekah. Al-mar'u fi zilli sadaqati yaumal qiyamah. Seseorang itu akan berada di bawah lembayung, bawah teduhan daripada sedekahnya pada hari kiamat. Jadi lagi banyak dia sedekah, lagi besarlah payung yang akan menaunginya di akhir kiamat nanti. Termasuklah juga muslim-muslimat orang yang bagi tangguh bila ada orang berhutang dengan dia. Man anzara mu'siran aw wada'a lahu adallahu Allah fi zillih. Siapa-siapa yang memberikan tangguh kepada orang yang susah, kesusahan nak bayar hutang, tak mampu nak bayar, dia bagi tangguh. Orang tu kata, boleh tak tangguh saat berapa minggu lagi atau berapa bulan lagi, ikut hang lah, aku pun tak kalut, bila hang ada duit hang bayar. Dia bagi itu, dia bagi kemudahan. Ada tok guru, tuan-tuan, di Kedah ni ada tok guru di Kedah ni. Tok guru ni bukanlah kaya, tapi tak tahu duit kan, duit mudah sangat dia bagi tanu, bagi kat ono, bagi. Saya pernah ikut sampai petani tok guru ni.
Dan saya dulu kerak pi, lepas tu saya jarang pi. Kerak pi tu, yang jarang pi tu pasal jadi segan. Kalau pi, dia mesti bagi duit. Bagi duit tu bukan bagi duit sekeping dua, bukan duit RM1, bagi ratus-ratus, ribu dia bagi. Dia bungkus dalam soabatnya. Kita beli agak dah, tak RM5,000, RM10,000. Mungkin soabat. Ustaz, untuk sekolah. Saya pernah ikut pi ke petani. Singgah pondok tu, jumpa tok baba sana. Baba tu abang nak buat masjid. Dia bawa duit tak tahu punya, kita pun tak tahu dia ambil duit mana. Singgah pondok tu nak buat apa? Duit Allah Ta'ala, duit tak lekat. Bila orang nak buat satu projek, tuan-tuan, benda baik ni, bagi peluang siapa nak bagi pinjam, nak bagi projek ni boleh mula, dia akan bagi bukan sikit-sikit, puluh ribu bagi, dia bagi hutang. Bila orang nak bayar ataupun orang tak boleh bayar lagi, dia kata tak apa, ada duit bagi ya. Dia tak kalut. Bila dah orang ada duit nak bayar, dia kata kira dia halal lah, dia niat sedekah. Dua benda dia dapat. Pertama, dia bagi hutang. Bagi hutang, lepas tu dia bagi tangguh hutang. Pahala banyak orang tu, tuan-tuan. Berapa tempoh yang tangguh hutang tu dia bagi, pahala berganda. Dia tangguh. Bila orang kata tak dia bayar ni Tok Guru, tak apa, ada duit bagi. Tak ada duit, kita bincang lain. Bila orang ada duit, pihak ada duit tu main nak bagi, dia kata dia sedekah. Dua, pahala bagi hutang, pahala tangguh hutang, palang sedekah. Tiga. Ni ada di Kedah ni ada dua tiga orang Tok Guru jenis tu, tuan-tuan. Besar. Pasal bagi tangguh hutang memang kawan tu susah. Aw wada'alahu adallahu fi dhillih, ataupun dia hapuskan tulis hutang tu, tuan-tuan, besar ganjaran bila bagi hutang, hapuskan hutang. InsyaAllah, moga-moga Allah Ta'ala rahmati kita, dan moga-moga sedekah, tak kiralah dalam bentuk apa sekalipun, banyak ataupun sikit, yang penting kita menyadari kepentingan sedekah, dan kita sedekah beserta dengan keikhlasan, harap ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga terhindar neraka daripada kita, insya-Allah. Muslimin muslimat mati sekalian, insya-Allah kita akan sambung hadis yang ke-8, berenang di lautan peluh. Juga cerita suasana di mahsyar nanti yang tentunya akan memberikan kesedaran dan peringatan untuk kita supaya menghargai dan berhati-hati dengan saki-baki hidup yang masih ada untuk kita, insya-Allah. Muslimin muslimat mati sekalian, marilah sama-sama kita akhiri kuliah kita malam ni dengan sedikit doa, dan setelah tu dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana zidna ilma wasi' fi rizqina wa barik lana fima razaqtana. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa walidina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.